wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ketua kelas tak ada. Mujahid ganti lah. Beri salam. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallimah Nadia. Okay, yang lain. Buka kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tanpa masa lagi kita mulakan kita punya kelas. Okey, Farel dah Farel. Dah siap dah. Nanti Mama tengok. Dah start kelas ni. Kita mulakan dengan bismillah dulu Mama share screen. Doa kalau sudah dari Palestin. Walaupun mereka dah menang, tapi kita tetap doakan. You memang stay masuk office ke? Tak BTR kan? اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentara azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi wa akrimni wa sallallahu ala waftahli bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qalbi rabbil alamin amin. وسهل لي أبواب فضلك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Allah izin lagi untuk kita berjumpa untuk teruskan pelajaran kita walaupun hari ni adalah terakhir, esok adalah cuti. Jadi ini adalah last. Jadi Mak harap semua semangat. Tak adalah last day, minggu depan lagi. Cuma hari ni last untuk minggu ni, jadi esok dah cuti. Jadi hari ni kita nak belajar sungguh-sungguh dulu. Kita berkenaan. Hari ni belajar pelajaran sirah. Mau share screen. Fayat masuk. Fayat, Assalamualaikum. Okey, tak ada Fayat hari ni. Hai Fayat, what's up man? Faril. Faril dengan Irfan buka kamera lah. Fayat, kita Buka. Irfan. Faril, apa tu Faril? Okey, kita teruskan. Sebelum memang mula
tanya berkenaan pelajaran lepas. Siapa boleh jawab? Sila jawab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi Apa Azam? Zara. Zara. Assalamualaikum Zara. Hai. Okay, mau tanya Bapa pernah cerita kat awak ni tentang ni sebelum ni. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam panjat ke atas satu bukit, berdiri di hadapan semua orang tengah sampaikan dakwah ni. Siapa pak cik Nabi Muhammad SAW yang kutuk dia dari belakang? Siapa yang ada surah yang diturunkan untuk mengutuk dia tu? Nabi ada. Siapa tu nama dia? Abu apa? Malaikat. Pak cik Nabi yang mana? Ali bin Abi Talib. Tu pupu Nabi. Pak cik mak Nabi yang mana yang mengutuk Nabi ketika Nabi sampaikan dakwah? Abu apa? Abu Lahab. Abu Lahab. Ya. Awak ni. Okey, surah apa yang diturunkan untuk menghina Abu Lahab? Langak. Tak. Tu IQ Apa pertama. mana? Surah Al-Masad. apa? Al-Masad. Surah apa yang diturunkan untuk menghina perbuatan Abu Lahab? Al-Masad. Siapa boleh sebut? Siapa boleh baca kat ayat pertama surah Al-Masad? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, ia menghina Abu Lahab dan juga isterinya juga. Okey, okey. Itu je soalan maklumat. Apa hal Mulakan pelajaran kita. Okay, Maklumat sebelum mulakan next seterusnya, kita tunjukkan scene view awak. Macam mana suasana salam sampaikan dakwah ketika Abu Lahab mengutuk tu. Okay, nampak tak? Nampak. Okay, tengok suasana macam ni. Kita semua dapat berita. Jom ke Kaabah. Cepat. Mari, cepat. Semua dapat berita yang Rasulullah dah sampaikan dakwah. Semua panjat ni sebab nak tengok Rasulullah tengah bercakap. Apa dia? Ada sini. Rasulullah nak sampaikan dakwah secara Rasulullah masa ni nak sampaikan dakwah secara terbuka depan orang ramai. Muhammad nak berkhutbah. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wahai penduduk Makkah, jika aku kata ada bala tentera di belakang bukit hendak menaluki kita, kamu percaya tak?" Kami percaya apa saja Ni daripada pakcik dia yang jahat ni, Abu Kau Jahal. sentiasa bercakap benar. Yang tengah ni Abu Jahal tadi tu. Muhammad Mana bersabda, Abu Jahal? Ni Abu Sufyan. "Wahai penduduk Makkah, aku merayu kepada kamu, tinggalkan Tuhan kamu dan sembahlah pada Tuhan yang Abu satu." Jahal ni. Ni, tengah-tengah ni. Kan Abu Jahal yang gemuk. Muhammad Tu Abu bersabda, Lahab. "Wahai penduduk Makkah, aku merayu kepada kamu, tinggalkan Tuhan kamu dan sembahlah pada Tuhan yang dakwah secara satu yang terbuka. Maha Esa. Selamatkan diri kamu daripada Tu api orang neraka. Islam random. Kerana aku tak dapat menghalang kamu daripada balasan Tuhan. Aku cuma nampak bahaya yang datang dan memberi amaran kepada kamu untuk menyelamatkan kamu." Anak saudara. Ni Abu Lahab. Okay, ni Abu Lahab. Dia marah. Dia marah betul. Bodohkan kita. Panjang juga Hentikan dia, Abu Talib. Tak mahu Muhammad. Kau kumpul kami semua untuk ini. Semua orang happy. Orang Islam semua gembira. Tapi orang kafir, pakcik Nabi semua marah. Percaya kau orang ni. Tentu sekali. Segala-galanya. Muhammad dah turun bukit. Jom ikut dia. Sekali semua orang marah. Berani kau kira nanti Mekah. Kau yang ada tulis kau bagus kan? Kami akan lindungi kamu, Rasul Allah. Berani kau kutuk Tuhan-Tuhan tu. Nabi. Diorang semua melindungi Nabi waktu ketika ni. Nabi Muhammad SAW kat tengah-tengah, diorang semua kat tepi kepung Nabi Muhammad. Siapa yang paling beratur? Yang baling-baling tu semua orang kafir. Jangan sampai mereka-mereka Nabi. Satu. Jangan benarkan mereka lempuh. Kau tak boleh buat macam Waktu Bilal ni ada cerita dia. Kita belajar dulu. Okey. Waktu ketika ni muka surat 16. Ni ada dalam ni ada cerita tentang Bilal. Surat 16. Dah? Ya, dah. Okey.
Muaimana Irfan baca, apabila orang Quraisy melihat apabila orang Quraisy melihat penganut betul. penganut agama Islam semakin ramai, mereka mula menyakiti Nabi Muhammad SAW. Terus? Orang yang paling banyak menyakiti baginda ialah Abu Jahal. Terus? Disaring Dia sering? Dia sering mengejek Nabi baginda menunaikan solat di Masjid Al-Haram dan pernah mengancam untuk membaling Nabi dengan batu jika Nabi berjalan menuju ke Masjid Al-Haram. Okey, terus? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan baginda daripada ancaman tersebut. Okey, bermulalah kisah tentangan orang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada lepas Rasulullah bagi dakwah tu, orang nampak orang Islam ni ramai rupanya. Diorang baru tahu. Masa orang jaga tu, diorang terkejut. Ramai rupanya yang jaga Nabi. So ramai rupanya orang Islam. Diorang jadi marah. Jadi orang pertama yang sangat membenci dengan perbuatan Rasulullah SAW berdakwah secara terbuka tu adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Diorang ni paling tak suka dengan Nabi. Ketika nampak orang Islam ramai rupanya yang protect Nabi, dia jadi marah pada ketika itu. Okey, yang bawah ni dia kata Abu Jahal pernah rancang nak baling batu ke Rasulullah, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Farah tutup mic. Okey, Farah tutup mic, Farah. Okey. Okey, ini bawah ni baca, selain Abu Jahal, Abu Lahab bin Abdul Muttalib juga pernah menyakiti Nabi Muhammad SAW dengan cara meletakkan najis di hadapan pintu rumah baginda. Rasulullah SAW dah tak buat apa-apa, dia letak najis di depan rumah baginda. Isteri Abu Lahab juga yang bernama Ummu Jamil, Ummu Jamil binti Harbi, terkenal dengan pribadi buruknya yang suka mencaci dan mengumpat baginda. Setiap kali Rasulullah SAW dakwah, diorang kat belakang kerja perempuan isteri Abu Lahab tu, dia mengumpat. Dia kata, ini anak saudara, anak buah kami ni, dia memang gila sebenarnya ni, dia memang tak betul sebenarnya. Dia kutuk biar orang termakan dengan kata-kata dia, sebab dia adalah saudara Nabi sendiri. Mestilah orang termakan makcik di sini macam tu. Jadi dia tugas dia mengumpat Rasulullah SAW dan menyamburkan fitnah untuk Nabi. Okey, Mujahid baca ni. Ni ada batas yang bawah. Okay, seorang lagi kafir Quraisy yang bernama Abbas bin Abi Mu'ayyid pernah mencekik baginda dengan bajunya ketika baginda sedang mendirikan solat. Abu Bakar yang berada bersama baginda segera bertindak menghalang kelakuan jahat Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Terus? Orang-orang Quraisy juga mula menyakiti sahabat Nabi Muhammad SAW dengan berbagai cara. Antara sahabat baginda yang diseksa ialah Bilal bin Rabah yang dijemur ditangkap panas yang terik dalam keadaan dadanya ditindih dengan batu yang besar. Seorang lagi sahabat yang lain ialah Ammar bin Yasir juga telah diseksa dengan begitu dahsyat.
dahsyat. Beliau telah dipakaikan dengan baju besi dan dijemur di bawah sinaran pada matahari yang panas. Ibu dan bapanya diseksa sehingga meninggal dunia. Jadi yang page kedua ni dia menceritakan tentang penderitaan sahabat-sahabat yang terdekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam je. Orang yang terdekat dengan Nabi pun diseksa. Ini ujian sebagai seorang Nabi. Okay, orang kata, "Alah muklimah, kita orang tak kuat iman sebab tak hidup zaman Rasulullah." Kalau hidup zaman Rasulullah mesti kuat imannya. Orang yang hidup zaman Rasulullah lagi besar ujian dia menghadapi musuh Islam yang terang-terang nyata tak suka dengan orang Islam. Jadi di sini diceritakan Uqbah bin Abi Mu'aid ni adalah seorang orang kafir yang pernah mencekik baginda dengan baju baginda sendiri. Maksud tu Abu Bakar Siddiq yang halang. So seterusnya dia kata kat sini Bilal bin Rabah di antara yang dijemur di tengah panas. Ammar bin Yasir juga. Ammar bin Yasir adalah anak kepada Sumayyah. Sumayyah ada lagu untuk dia sebab dia wanita yang syahid. Sebab mempertahankan Islam. Okay, kita tengok sikit. Bilal, jika pesuruh Allah secara terbuka sebarkan agama, aku pun nak waktu ni semua orang Islam dah berani tunjukkan diorang ni berpegang teguh dengan agama Islam. Semua dah berani tunjuk dah. Bilal pakai serban, dia nak bagi tahu semua orang lah yang dia ni orang Islam. Dia ni secara terbuka juga. Allah. Apa semua ni? Ni tuan dia. Nanti jangan bagi tahu aku hamba aku dah jadi orang Islam. Tuan Muawiyah ni merupakan tuan kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dulu hamba. boleh miliki tubuh saya, tapi roh saya... Biar aku teka. Kau fikir roh kau tu dah bebas? Tidak, roh saya juga adalah hamba. Tapi bukan pada Tuhan, pada Allah. Bilal bin Rabah berani. Silap, Bilal. Semuanya milik aku. Kau dan apa saja yang kau fikirkan. Semuanya. Cakap. Jangan aku Muhammad dan kata roh kau milik aku. Suruh mengaku dia milik Cakap. tuan dia. Tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad pesuruh Allah. Mari kita tengok apa kata kau bila disebat. Patut. Diikat tengah-tengah ramai. Memang patut pun. Panas. Tapi ajaran Muhammad. Bilal. Suruh letakkan batu. Ya Isa. Ya Isa. Cakap aku pemilik kaum kau dan aku akan alih. Dia tetap yang pegang tu. Cakap. Cakap. Maya, aku wakil Abu Bakar. Diselamatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Dia ingin beli lelaki ini dari kau. Sebut nama kau. Baik. Ini yang datang tu yang dihantar oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq nak beli Bilal bin Rabah. Dia tahu yang Bilal bin Rabah disiksa. Kan Bilal bin Rabah adalah seorang hamba. Jadi Abu Bakar Siddiq nak beli supaya Bilal bin Rabah ni bebas. Jadi dia hantar utusan, Abu Bakar Siddiq hantar utusan suruh beli Bilal bin Rabah. 10 keping emas. Diorang main-mainkan lah. Diorang fikir Abu Bakar Siddiq tak mampu. Dia Sebab boleh emas. Jahat tu. Jahat. Kau fikir kau menang sesuatu, bukan? Kau bagi tahu Abu Bakar, aku boleh minta 3 keping emas untuk hamba tak guna. Dia perli. Dia kata sebenarnya 3 keping emas je. Murah je Bilal bin Rabah ni. Dia main-mainkan. Lepas tu dia cakap apa? Dia sanggup bayar 100 keping emas. Dia sanggup bayar 100. Abu Bakar kaya. Kaya. Walau disiksa. Tapi lepas tu
walaupun bila Rabah diseksa, Islam tetap berkembang juga. Diorang tak puas hati. Tak boleh jadi ni. Semua Islam tetap kuat. Kenapa kan? Sebab diorang tak tahu yang orang Islam ni berpegang teguh yang Allah tu sentiasa ada untuk diorang. Sebab tu diorang kuat. Lepas tu lagi lepas bila Rabah diseksa tu, semua orang tahu lagi orang Islam dia kuat. Bukan dia lemah, lagi kuat. Lepas tu lagi lah orang kafir seksa ramai-ramai. Waktu ni lah ramai orang kafir, orang Islam Muhammad seksa. masih tak berhenti menarik peziarah kita masuk Islam. Macam mana tu? Itu mudah saja. Dah tertulis dalam Al-Quran. Apa? Kitab yang dikata ajaran dia itu? Lepas tu memang skip kan pasal Sayyidina Hamzah Sayyidina Hamzah waktu ni masuk Islam. Sebab Rasulullah diseksa Tapi aku halal. Rasulullah diseksa. Okey. Lepas tu ada orang beritahu Hamzah terus datang. Jahil! Cakap kat Rasulullah. Kau takkan dapat musnahkan Tuhan kami! Ni Rasulullah bangun. Sesat! Rasulullah jalan tenang. Berani kau buat tak indah! Terus beritahu Hamzah. Sayyidina Hamzah tahu terus. Hamzah, kau dah balik. Ada apa? Abu Jahal menghina anak saudara kau. Muhammad dihina depan orang ramai. Lepas tu, apa yang Muhammad buat? Tak ada apa. Dia pergi begitu saja. Terus pergi jumpa Abu Jahal. Dia cuba sembahyang di sini pagi tadi, tapi aku halau dia. Asal? Aduh. Kalau kau nak lawan dengan aku, pengecut. Berani kau hina Muhammad kerana aku pun Kita cakap yang pengikutnya. dia pengikut. Oh, tidak. Kejut dulu. Aku tak mampu kau ikut Muhammad. Apa? Farid? Tak ada pun Nabi Muhammad. Tak payah tunjuk Farid. Mana boleh tunjuk. Kau nak jumpa Nabi kat syurga nanti. Ni Lepas tu diorang tahu dah Sayyidina Hamzah Islam. Dah tahu Sayyidina Hamzah Islam, lagilah berleluasa diorang seksa orang Yalah, pesuruh. orang Islam. Jangan! Ni Ammar bin Yasir, Lepaskan mak aku! Sumayyah. Mana suami aku? Durikan tu semua. Jangan ikut Muhammad, ikut saja Tuhan kami atau kau mati. Cakap! Tak! Tidak! Cakap! Cakap, mak! Dia Cakap terpaksa. apa pun tak dengar. Dengar cakap anak engkau, Sumayyah. Cuba kau cakap pada mak, Abah. Sanggup kau murtad kerana nak hidup. Saya... Sebenarnya terpaksa. Samalah dengan mak. Tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kau nak permainkan aku. Itu akan Ada meninggal. Sini Sumayyah dengan keluarga Yasir semua meninggal kecuali Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir terpaksa berpura-pura murtad tu. Tak ada, dia terpaksa mengatakan sampai ayat Quran turun surah An-Nahl katakan orang yang mengatakan terpaksa demi untuk menjaga diri dia tak apa. Maksudnya Allah tahu apa yang sebenarnya dalam hati dia. Surah An-Nahl ayat berapa tak ingat, tapi surah An-Nahl Allah turun ayat tu sebab Ammar bin Yasir terlalu sedih. Okey, kita teruskan lagi. Sebelum kita teruskan lagi, Mak Iman nak buat nota sikit supaya awak tak lupa. Okey. Sebelum keluarkan buku. Untuk bahas kampunan masalah ni, dia ni fokus kepada siapa? Maksudnya dia kepada fasilitas lah. Dia menjadi Amin. Dalam buku sirah Ya.
Sama tulis ya. Ya. Salin tak cakap. Salin semua. Ni orang ringkas je. Sekarang 21 kan? Sekarang apa? 21 hari bulan 5 kan? Ya, benar. Itu terhadap. Terhadap. Tinggal tu. Mana yang pensil tu boleh tulis? Ni, kata tulis ni. Tapi kekok sikit sebab dalam tak guna. Tapi tu guna mouse. Tak, memang guna pensil. Okay. Temuk ni. Supaya awak senang ingat. Mama. Ya. Mak Mama dah tahu kan orang apa ni? Palestin menang. Tahu. Alhamdulillah. Sebab ada gencatan senjata tapi orang Islam, orang Palestin menang. Banyak orang tolong. Sebab tak sebab Israel dah rugi besar. Alhamdulillah. Tapi kita tetap doakan dia orang. Sebab orang Yahudi ni dia banyak muslihat kan. Dia bijak. Dan susunan perancangan dia semua teratur. Jadi kita jangan selesa sangat. Kita masih doakan dia orang. Gembira nak tengok tu. Diorang pasang mercun. Diorang buka bunga api kat Palestin tu. Umpama tanda kemenangan diorang lah. Okay, simple Padanya happy birthday. Okay, ni pakcik Nabi. Yang bawah ni orang Islam yang disiksa. Oh, dah mau Tu belahat Macam disiksa. apa tu? tapi kaki kecil. Ni batu Ni yang bila beraba disiksa tu dekat tengah panas. Biasa dia pakai baju besi.
Tengah panas juga. Baju besi kat tengah panas boleh cair kulit. Boleh melekat kulit. Baju besi. Lagi pun besi tu panas. Tengok pelukis tu. Apa? Oh Allah. Alright, ni je. Omar bin Yasir ni awak ingat mak ayah dia meninggal, dia je selamat. Ayah dia Yasir, mak dia Sumayyah. Abu Lahab. Faris tak masuk ni. Memang rasa sampai petang. Khalas cakap khalas Baik. Khalas. Sebelum kelas sebab saya tak tahu. Tak niatkan tak payah buat. Siapa? Faril? Faril ke Fayat tu? Punya suara. Faril. Oh, so Faril yang ulang tadi. Semua yang buat. Apa? Faril cepat je buat. Sekarang lepas ni kita nak tahu pula peristiwa Nabi Muhammad SAW ke Taif. Ke Taif ni cerita famous waktu Nabi Muhammad SAW kena balik batu. wow. Khalas, alhamdulillah. Sekejap, Faris masuk ke? Baru masuk. Kenapa Faris? Kenapa lambat? Apa ni Faris? Baru masuk. Faris, kenapa lambat? Saya terlambat. Kenapa? Kau tadi Tengok masa tak. Pergi mana? Tertidur. Nampak sedih. baju besi. You boleh fokus on your sesuatu lah. Okay, boleh? Sekarang dah pilot study minggu ketiga. Minggu ketiga pilot study. Mungkin minggu ni akan menggunakan masa analyze pilot study yang boleh buat dan complete chapter 2, chapter 3. Betul? Betul lah? Betul tak? Sebab apa benda apa? Baik ke Faris? Suara mak awak. Saya dah bagi link untuk tutup langsung tadi. So you masukkan saya kod saya punya folder tu. Mak kena salin ni Ya, tapi awak tak sempat kot. Faris. Okey. Nanti awak tengok YouTube je. Saya ingat kena salin, so saya main salin je tajuk dia tu. Tak apa. Nanti awak tengok YouTube je. Okay, lain kelas. Ni saya nak tu. Dah nak tulis.
You boleh start your research writing konsep tempat lah. Boleh Reza? Nampak muka Reza. Syaki okey? Syaki okey? Kalau Syaki tak tahu ke tak faham ke, tanya dalam grup WhatsApp. Ima kelas. Kelas? Alhamdulillah. Dah. Okey. Semua dah kelas Saya boleh. No. Okey. Ada orang lagi. Paris baru masuk. Faris nak tengok YouTube. Okey, dah siap nombor 1. Wah, cepatnya. Saya dah siap lah. Senang je ni. Saya siap lah. Saya bersama. Senang. Kita kena tarik letter lebih laju. Bila jenam nanti banyak. Biasa lagi Kelas. Kelas. Kita tanya itu. Bersambung Dah kan? Dah kelas. Faris lagi. Faris. Dah nak siap. Dah. Oi, cepat. Tinggal satu je lagi. Tinggal satu pun. Memang saya dah sampai. Cepat. Aima masih tinggal satu. Okey dah siap. Wah, cepatnya. Aima. Faris dah siap. Okay. Saya dah lama. Alright, kita teruskan lagi. Masuk sebelah. Okey, Mama baca sendiri je ni. Iktibar perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang rasa terseksanya diorang, kesian diorang, tapi sebenarnya hikmah ada sebaliknya. Yang pertama, umat Islam hendaklah sentiasa menyeru kepada kebaikan dan menegakkan dan mencegah daripada kemungkaran. Itu adalah tugas kita sebagai orang Islam. Kita sampaikan kebenaran dan cegah kepada kemungkaran. Nampak orang kawan buat salah, tegur. Jangan diam. Join lah sekali. Lepak lah. Nak ponteng kelas. Okey, jom lah ponteng kelas sekali. Jangan untuk action tu. Itu tugas umat Islam adalah orang yang menyampaikan kebaikan dan cegah kemungkaran. Yang kedua, setiap orang Islam hendaklah berdakwah kepada orang di bawah jagaannya. Pemimpin kepada rakyatnya. Ketua kepada pekerjanya. Suami kepada isteri. Dan ibu bapa kepada anak-anaknya. Termasuk juga guru kepada anak murid. Macam tu. Tugas Mak Imam adalah menyampaikan dakwah kepada awak semua. Seterusnya, berakhlak. Apa? Mujahid. Okey. Berakhlak mulia seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nak jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah idola kita. Nak jadi dah macam Nabi, baiknya Nabi, nak jadi macam Nabi lah. Janganlah kita cari orang lain selain Nabi. Oh, nak jadi macam Syarukhan lah. Nak berlakon lah. Janganlah macam tu. Carilah apa yang kesempurnaan akhlak Nabi tu yang boleh kita contohi. Seterusnya, bergaul dalam masyarakat dengan cara yang baik. Walau macam mana diorang tindas Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW tak pernah membalas direct. Terus orang balik batu, balik batu balik lah. Tak, Rasulullah SAW biar je. Tak ada balas mengikut amarah. Dan sekali bersabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian mereka sangat berat. Tapi sebab mereka punya tahan sabar lah sampai ke hari ini Islam. Tengok, Mak Imam pakai tudung, Khalid pakai tudung, semua dah dirikan solat, semua tahu tentang Islam sebab perjuangan dia orang. Padahal kita tak tahu tentang apa tu agama Islam ni. Itulah nikmat terbesar. Nikmat terbesar kita. Okey, sebelum untuk kisah tu kita baca dulu. Okey, masuk ke Habsyah dan Taif. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Habsyah dan Taif. Kita baca dulu sebelum kita tengok movie tu. Okay, siapa nak baca ni? Faris boleh? Ni. Okay. Boleh. Faris ke Irfan? Okay, Faris baca laju sikit kita tak tersempat nanti. Apabila Nabi Muhammad SAW melihat semakin ramai sahabat baginda menderita disiksa, baginda menyuruh orang Islam berhijrah ke Habsyah. Okay, ke semua semua mereka adalah
seramai 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Termasuk Uthman bin Affan dan isterinya Ruqayyah bin Rasulullah SAW telah berhijrah. Okey, nanti awak baca lagi, awak terangkan jap. Apabila Nabi Muhammad SAW nampak semua dah makin terseksa, ramai Islam dah makin banyak yang meninggal dunia, jadi Rasulullah SAW buat keputusan nak bawa nak suruh orang Islam semua pergi ke Habsyah secara senyap-senyap naik kapal. Nanti mereka tunjuk situasi dia macam mana. Jadi diorang ni perjalanan pertama pergi sebanyak 12 orang. 12 lelaki, 4 orang perempuan. 12 berapa orang tu? 16 orang. Jadi 16 orang je pergi sana, yang diketuai oleh Uthman bin Affan dan juga isterinya Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Ruqayyah adalah anak Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-7 kenabian, orang Islam pergi kali kedua. Ini suruh Faris baca. Faris. Ni pada tahun ke-7 kenabian. Pada tahun ke-7 kenabian orang Islam berhijrah ke Habsyah. Kali yang kedua. Seramai 83 orang lelaki dan 28 orang perempuan. Kami ramai. Termasuk bapa saudaranya Nabi, iaitu Ja'far bin Abi Talib. Okey, bawah. Ketika kaum Quraisy mengetahui penghijrahan orang Islam ke Habsyah, mereka menghantar utusan kepada Raja Najashi ni negara ke Habsyah. Najashi dengan membawa hadiah bagi memujuk supaya menghantar pulang rombongan orang Islam kembali ke Mekah. Okay. Raja Najashi memanggil Ja'far bin Abi Talib, wakil rombongan orang-orang Islam, bagi memberi penjelasan tentang agama Islam. Terima kasih Faris. Di atas ni, kali pertama pergi 16 orang, kali kedua pergi seramai 83 orang lelaki dan 28 orang. Agak-agak dalam 100 lebih macam tu. Diorang pergi tu ramai-ramai. Pertama sikit dulu sebab takut orang kafir perasan. Kedua pergi ramai-ramai. Sampai tertahunya kaum Quraisy. Oh, diorang pergi ke Habsyah sebab diorang tahu Najashi ni baik. Semua orang tahu Najashi baik. Jadi Raja Najashi bagi perlindungan kepada orang Islam. Jadi orang kafir tahu, dah hantar utusan seorang nak bagi emas hadiah ke Raja Najashi supaya suruh orang Islam ni balik. Sebab sekarang ni Najashi tengah lindung orang Islam tapi kata suruh dia orang balik. Sebab dia orang ni dia bercakap benda-benda buruk tentang dia orang, hantar dia orang balik, dia bagi emas. Lepas tu Najashi tak terima dan Raja Najashi siap suruh Ja'far, iaitu pakcik Nabi, ceritakan tentang Islam. Lepas tu yang bawah ni baca sebelum kita tengok cerita dia. Raja Najashi tertarik dan yakin dengan kebenaran Islam. Seterusnya bersetuju menerima orang Islam untuk terus tinggal di Habsyah. Dia kasih orang Islam tinggal di Habsyah sebab Raja Najashi ni dia memang baik hati. Utusan kaum Quraisy pulang ke Mekah dengan rasa kecewa. Orang kafir yang hantar emas tu
Dia kecewa. Kenapa orang Najasyi terima orang Islam kan? Orang Islam tinggal di Habsyah dalam tempoh yang lama, iaitu selama 13 tahun diorang tinggal sana. Mereka kembali bertemu Rasulullah SAW ketika baginda telah berhijrah ke Madinah. Nanti ke Madinah nanti baru diorang jumpa. Yang masa nyanyi meramai Tala'al badaru alaina, itu kan. Masa ni diorang tinggal ke Habsyah dulu selama 13 tahun. Lama kan? Okay, kita tengok situasi dia. Lepas tu orang seksanya masa ni dia dah rancang nak pergi ke Habsyah. Senyap masa ni. Ya, semua tu orang Islam. Kita perlu pergi sekarang. Kita mesti bergerak cepat sebelum mereka dapat tahu. Semua pergi senyap. Pagi dah tak ada orang. Mungkin mereka dah sampai Habsyah sekarang. Arahkan Khalid bawa orang bersama dan kejar. Masa ni Khalid belum Islam lagi. Mereka mesti dibawa balik dan dihukum agar semua tahu pemberontak takkan ambil mudah dibungkam. Mencari Islam. Jadi orang Islam dah pergi dah pun. 23 orang sudah pergi dah. Diorang geram. Ini rantai permata milik kau. Tu dia nak hantar utusan. Rahmatilah Faris aku left. kerana bermurah hati. Betul. Dia suruh hantar kat Raja Najasyi. Kerja yang bagus. Aku tahu kau kenal Raja Habsyah tu. Ya, aku kenal sangat Dia dia. rapat Habsyah tu. Bagus. Ini untuk dia. Oh, Kau dapat habuan kau. Kalau kau dapat yakinkan dia untuk serah orang Islam kepada Suruh kita. bawa orang Islam orang balik. yang boleh buat kerja ni tentulah aku. Pergi jumpa Raja Najasyi. Suruh orang ni, tempat ni Habsyah. Gembira jumpa kau lagi. Uish, loganya dia. Semua hadiah ini Raja tu untuk baik. tuanku. Raja tu baik. Yang jahat Sifat yang murah hati kau dah Raja keterlaluan. dia baik. Tuanku berhak lebih dari ini. Beta faham. Raja coklat Kau bimbang baik, akan dia beberapa baik. orang yang telah Ini berhijrah dari masa ni kota diorang dah kau. tinggal dah dengan Pemberontak Raja. tuanku. Mereka timbulkan kekacauan di kota kami Dia dan fitnah. mereka akan buat yang sama di bumi itu. Beri saya peluang ini untuk bawa mereka balik. Bagi beta, mereka baik saja. Dia nampak diorang baik. Mereka cipta agama baru dan ingin hapuskan semua agama lain. Apa jawapan kau? Dia suruh Tuanku. cakap. Sembah Raja! Kami tak sembah sesiapa, Tuanku. Kami cuma sembah Allah. So, biasanya sebelum jumpa Raja, dia kena tunduk. Tapi dia tak nak tunduk. Tengoklah, Tuanku. Dah mula tunjuk lagaknya tu. Tak mengapalah. Dia baik. Beta lebih bimbang akan sikap mereka kepada Tuhan daripada diri beta. Teruskan. Dia suruh cerita tentang Islam. Tidak lama dulu, Tuanku, kami hidup dalam kejahilan. Kemudian Allah mengutuskan seorang Cerita Nabi balik kepada kat Raja tu. Dia menyeru agar taat kepada satu Tuhan dan sentiasa bercakap. Kami disuruh menyayangi dan menjaga ibu bapa kami, membantu jiran tetangga dan bersedekah kepada fakir miskin. Dia menyatakan masa kita di dunia ini singkat dan segala di sekeliling kita adalah ciptaan Tuhan. Bumi, jasad kita mesti jaga semua. Kita akan dihisap Memang di tu depan siapa Tuhan yang king? akan setiap King tu Raja Najasyi. Dia Raja Habsyah, negeri Habsyah. Orang Islam lari ke negara sana. Orang Raja Najasyi ni sangat baik. amalan kita nanti. Apa yang mereka ajar, Am? Balik. Ialah agama Nabi Isa. Lepas tu, dia kecewa. Dia tak dapat terima. Raja Najasyi tu masuk Islam pula tu. Ni benar pun mabuk. Waktu ni orang kafir dah risau. Kenapa ni ramai dah orang masuk Islam, Hamzah masuk Islam, lepas tu orang kafir tak diterima, Raja Najasyi tak nak dengar cakap, orang Islam ada kat sana.
So diorang dah dalam keadaan buntu. Tu lah Abu Lahab minum arak tu. Lagi Abu Lahab overdose ambil arak sampai dia mati dalam keadaan busuk. Tu dia tengah mabuk. Beberapa penziarakannya ingat mereka boleh kenakan aku. Aku dapat semua barangan mereka. Kan kamu kan? Anak saudara Abu Jahal, Umar Al-Khattab dah masuk Islam. Sini Umar Khattab masuk Islam. Umar yang agung tu. Umar yang gagah. Ya Umar. Dia dah risau. Tidak. Bukan Umar. Katanya dia terdengar bacaan Al-Quran. Keindahan Al-Quran menyejukkan hatinya, kata Umar. Aku tahu apa nak buat. Oh Tuhan, dengarlah. Kami tak mampu menghalang orang Islam. Mungkin kau boleh tolong. Kau diamlah, aku mabuk. Mereka diserang apa? Boleh tak kau? Itu dia. Okey, dia waktu ni Umar Khattab masuk Islam. Diorang dah risau sangat-sangat. Hamzah yang terkuat. Dia ada 2 orang tau, orang terkuat kaum musyrikin. Betul, orang Hamzah dengan Umar. Tiba-tiba dua-dua ni masuk Islam. Lagilah diorang risau. Lepas tu, diorang ada muslihat lain. Okey, sebelum tu. Oh, Mujahid terkeluar. Okey, sebelum tu, kita buat nota sikit tentang perjalanan diorang ke Habsyah. Memang nak buat Dah buat dah nota. Nota? Bukan, bilangan diorang. Bilangan. Rombongan pertama berapa orang, rombongan kedua berapa orang, dan siapa nama raja tu. Okey, simple je nota kita. Okey, boleh buka buku. This is the last lah. Rasanya esok aku berapa dah ni. Ni nota last. Kalau sempat pun masuk benda lain. Ke Taif tu nanti. Next. Ini kena buat juga? Ya, ini kena buat Ini peristiwa hijrah ke Habsyah. Berapa orang kali pertama. Ni dah ada dalam soalan exam. Ini Mak Imam buat kena alih terus lah. Awak kan laju. Tulis semua tak? Ya, tulis. Tulis Saya terkeluar tadi. Itulah, tak betul. Tapi Mama dah habis cerita. Diorang pergi ke Habsyah ada dua kali rombongan. Dah? Wah. Okey, rombongan pertama di sini. Rombongan pertama naik kapal. Saya buat serius. Rombongan pertama 12 orang lelaki. Assalamualaikum Mak Lima. Waalaikumsalam sekejap Nak tanya, buku tulis memang semua tinggal ke macam mana? Semua, saya dah bagi dah. Tak dapat Dah bagi kan? Semua dah bagi. Okey, tak apa. Terima kasih. Sama. Semua orang ada buku tulis? Semua orang? Ada. Tapi yang tak ada tak apa. Guna kertas pun tak apa. Ada Jawi je saya tak ada. Jawi tak apa. Okey, ni rombongan pertama 12 lelaki, perempuan 4 orang saja. Itu ni. Yang beli buku baru Memang tu bot. Tu kapal. Yang kedua, ni ramai sikit. Dah. 83 lelaki.
Perempuan ada 2. Mak, saya soalan. Ya? Macam mana tu Muhammad dengan lain-lain jumpa 83 lagi? Waktu ni, betul lah, apa tu Faris, waktu ni Islam dah tersebar dah. Sebab ejen-ejen ataupun maksudnya penolong-penolong Nabi bukannya sekadar Nabi seorang usaha, tak. Yang usaha Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan dengan sahabat-sahabat lain. Jadi diorang bukan yang suruh yang kena panggil semua, tak. Diorang sahabat yang panggil. Jadi sahabat ramai yang bantu Rasulullah ketika tu. Orang rasa macam, ramai macam mana kumpulkan ni? Tak, sahabat ramai yang tolong Rasulullah SAW untuk panggil diorang. Rombongan pertama ni dipimpin oleh Uthman bin Affan, iaitu khalifah yang ketiga. Uthman bin Affan dan juga Ruqayyah, itu anak Nabi. Ruqayyah ni adalah isteri kepada Uthman. Yang rombongan kedua dipimpin oleh Tu 83. Yes. Rombongan kedua dipimpin, ramai kan? Rombongan kedua dipimpin oleh Ja'far, iaitu Mama, bangunan tu kena lukis. tu istana. Boleh je kalau nak lukis, tak nak pun tak apa. Okey. Yang kedua dibimbing oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib adalah pakcik Nabi yang Islam. Selain daripada Abu Jahal, semua tu kan, Ja'far ni adalah pakcik Nabi juga. Ja'far yang bercakap tu depan Raja Najasyi. Kenapa nama dia Ja'far? Dan sekali, maklumat terlalu simple, Raja Najasyi terima Islam. Terima Islam, dan Islam duduk di Habsyah selama 13 tahun. Mama, tu Raja Hanaji ke apa? Najasyi. Najasyi. Okey. Dah siap. Dah siap, Masya Allah. Okey. Ni tambahin sikit, orang Islam tinggal di Kena buat lagi. orang Islam tinggal di Habsyah selama 13 tahun. Dalam 13. 13 tahun di Habsyah. Okey. Okey. Simple je. Okey, kelas. Kelas? Subhanallah, cepatnya Saya Faris. ikut je Mak Imah. Bagus. Waktu Mak Imah tulis, saya ikut je. Ni baru Habsyah. Taif tak lagi. Dia Taif pula. Mak Imah tak muat. Tak muat? Bawa masuk sebelah lah, Faris. Bawa masuk sebelah. 2 page saya buat. Faimah. Ya. Yang pertama tu yang Dash kata apa ni? Yang perempuan tu, sebelah perempuan yang pertama. Yang pertama ni, sebelah ni. Ni orang yang pimpin, yang jaga orang Islam pada ketika tu, yang pimpin dia pergi sana, ketua dia adalah Uthman bin Affan. Tu Uthman bin Affan. Yang betul sikit je. Uthman bin Affan. Khalas. Dah, khalas. Masya Allah. Tu titik dekat gym ke bar? Mana? Tu yang bawah sekali tu titik dekat gym ke bar? Ni. Ya. Bar. Bar.
Tak ada wall ke? Tak ada lah hari ni. Sempat lah Irfan, kita pergi semua. Khalas. Alhamdulillah. Yang lain? Belum lagi kan? Kita buat dulu. Ada cat. Saya dah kolas. Kita buat cat. Okay, bagus Faris. Cik Man tengok dari sini je, Man tak nampak awak. Belum. Ikhwan tengah tulis. Mujahid tengah tulis. Yang ni memang tambah-tambah je ke sini. Awak tak tulis tak apa. Syirah kali ni tak adalah kerja sekolah sebab semua dah salin nota terus. Tapi kena ingat je lah tengok masuk kat sekolah. Kalau Allah izin sekolah buka, insyaAllah. Satu live juga tadi. Kenapa internet awak Faris? Tapi tadi internet. Sekarang baru tadi ni. Sekarang. Sekarang saya tekan juga atas. Dah khalas Fayat ada tak? Cuba tengok. Fayat ada tak? Tak. Tak ada. Tak ada. Macam Fayat? Semalam pun. Tadi ada. Dah khalas semua cakap dah 3:30 dah ni. Dia kawan nak hafaz surah. Wan Ima dah siap. Dah, Alhamdulillah. Ikhwan dah Ikhwan? Dah kolas lama dah. Ikhwan? Kolas lah sebab saya tukar dengan buku. Dah kan? Semua dah kan? Dah, Alhamdulillah. Belum. Jahit belum. Okay. Jahit buat. Khalas. Tu Mujahid suara Mujahid Tak. Suara awak lebih kurang lah. Semua suara sama. Dia lagi Faris dengan Mujahid. Apa sama. Aku langsung. Ya, Marahem cakap yang tu sama. Among Us. Tahu awak lah. Tu ni dah gelas kita. 1, 2, 3, 4. Saya tak tahu tapi saya tak boleh buka dulu. Khalas. Belum. Khalas. Belum. Dah kolas. Sikit lagi. Okay. Saya baru sampai warna merah. Okay, tak apa. Tu dah hujung lah tu. So, tak ada kerja sekolah lah hari ni sebab semua dah siap. Semua ingat. Apa? Hari ni tak ada homework sebab semua dah siap nota dalam kelas. Okey. Banyak yang mukas.
Sebentar tunggu awak. Untuk pengulangan kita punya kelas boleh tengok YouTube Awak tahu kan YouTube sekolah? Tahu? Okay. Yang Rayu saya tengok lah. Tu THM dia, tu Haluan Insan. Yang sekolah kita Seri Haluan Insan. Dia beza nanya. Maklimah buat B juga. Lebah. B. Mana berkata nama Rehan juga Apa Kadi? Hafazan dengan Mak Rehan juga Ya. Ni. Mau bahagi 3 tak boleh. Ada siap. Ada 2 je. Ada 3 orang. Kelas. Alhamdulillah. Okey, kita dah sampai hujung kelas dah. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana fi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Ketua kelas, syukran jazilan. Syukran jazilan ya Muallimah Nadia. Syukran jazilan. Syukran jazilan ya Muallimah Nadia. Okey, assalamualaikum semua. Jumpa minggu depan. Salam, bye. Bye. Baru je dah bye. Assalamualaikum. Bye.